أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. So kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang masih lagi menyatukan kita, mengizinkan kita untuk bersama pagi ini menyambung perkongsian kita di hari Jumaat yang lepas, ya, 8 hari bulan 9. Sekarang ni sudah 11 hari bulan 9. Ya, saya terus kongsikan dengan tuan-tuan. Pertama sekali ayat Al-Qurannya, iaitu saya kena kongsikan skrin dulu. Dan kita buka Al-Quran tafsir dan perkata, ya. Yang ni kita panggilkan Al-Quran digital. Al-Quran ni ialah Al-Quran tafsir dan perkata, ya. Dan kita pergi kepada ayat yang ke-12, iaitu ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kita sekarang ni membincangkan kalimah al-mufsiduna. Ya, kalau tuan-tuan perasan, kalimah al-mufsiduna ni dia adalah satu kumpulan dengan kalimah-kalimah yang kita belajar sebelum ni, iaitu la tufsidu, ya. La tufsidu. Sekarang ni al-mufsiduna, tuan-tuan akan dapati kedua-dua ni adalah dua kalimah yang berbeza dari segi konteks, ya. Berbeza dari segi konteks ayat, kegunaan dia dalam ayat. Tetapi kedua-dua kalimah ni adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar yang sama dan kata dasar yang sama, ya. Kemudian dia membentuk kata terbitan yang berbeza. So daripada kata terbitan itulah dia menjadi kalimah yang digunakan di dalam ayat, ya. So ini kata terbitan apa? Fi'il nahi, dipanggil fi'il nahi ataupun fi'lun nahi, ialah kata larangan. Ya, yang al-mufsiduna ni pula kata terbitannya adalah isim, ya. Isim fa'il wazan keempat. Isim fa'il itu beza dia. Yang ni adalah fi'lun nahi. Fi'lun kata kerja larangan. Di sini adalah kata kerja pelaku, ya. Kata kerja pelaku yang melakukan sesuatu perbuatan, ya. Dalam konteks-konteks dua ni, kedua-duanya berkaitan dengan kata kerja fasada. Fasada maknanya melakukan kerosakan. Jadi kedua-dua kalimah adalah berkait dengan kata dasar melakukan kerosakan, ya. So dalam bentuk ni dia telah membentuk kata terbitan fa'il nahi, iaitu kata larangan. Jadi dia memberi makna janganlah kamu membuat kerosakan, ya. La tufsidu. Sedangkan al-mufsidu ni adalah isim fa'il. So dia makna dia mesti dalam konteks isim fa'il, iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan. Itu beza dia, ya. Tapi mereka kedua-duanya adalah daripada 3 huruf akar yang sama dan juga kata dasar yang sama, ya. So nanti dulu kita telah buat, ya, la tufsidu ni pembentukan kalimahnya tuan-tuan telah lihat, ya. Kita telah gunakan 3 huruf akar, apa dia, fa, sim dengan dal, ya. Kalau tengok kat sini tuan-tuan sebenarnya boleh melihat
daripada kalimah itu sendiri boleh kita lihat 3 huruf akar dia, ya. Mana dia 3 huruf akar dia? Yang ni lah. Fa, Sim dengan Dal. Itulah 3 huruf akar kepada la tufsidu. Di sini pun sama juga. Fa, Sim dengan Dal. Itulah 3 huruf akar. Mana dia adalah daripada kumpulan yang sama, ya, yang diterbitkan daripada kata dasar yang sama, kemudian mengambil kata terbitan yang berbeza untuk peranan yang berbeza di dalam ayat. Okey. So hari ini kita akan membuat pembentukan kalimah. Jadi kita akan gunakan 3 huruf akar yang kita akan lihat, ya, daripada digital Al-Quran dan tafsir dan perkata itu, ya. So kita clearkan dulu drawing ni, ya, dan kita pergi kepada kalimah al-mufsiduna. Sebelum tu kita kongsikan perkongsian kita yang kita buat minggu lepas tu, iaitu sampai ke sini, ya. Ini simpanan kita dalam screenshot, ya. Kita mengupas kalimah al-mufsidu adalah kalimah yang keempat di dalam ayat ke-12 surah Al-Baqarah. Dan kita pecahkan dulu dia kepada komponen, ya. Dan bukan takat kita pecahkan dan kita terangkan setiap komponen tu apa dia. Jadi al-mufsiduna ni kita pecahkan kepada alif lam ta'rifah qamariyah, itu komponen yang pertama. Kemudian di tengah tu komponen mufsidun. Mufsidun ialah isim fa'il wazan 4. Nakirah muzakkar mufrad yang marfu'. Ya, itulah mufsidun. Okey, apakah tanda isim dia? Di sini tanda isim ialah bila dia bertanwin. Tanwin adalah tanda kepada kalimah ismun. Dia bukannya tanda kepada kalimah fa'ilun, dan dia bukan juga tanda kepada kalimah harfun. Dia hanya tanda kepada kalimah ismun. Jadi bila ada je tanwin tu, kita tahulah kalimah tu adalah kalimah ismun yang nakirah, ya, nakirah. Lepas tu macam mana kita tahu isim fa'il wazan keempat? Kita bentukkan acuan dia, ya, cari acuan dia, ya. So dalam konteks ni mufsidun, nak mencari acuan, apa kita buat? Kita tukarkan 3 huruf akar fa sim dal ni dengan fa ain lam, ya. Jadi okey, kita buka dulu template tu, ya, untuk membantu perkongsian kita, supaya tuan-tuan ni kena familiar dengan template vocabulary yang saya bagi tu, ya. Mana dia? Academy, ya, vocabulary template Julai 2023, ya. Yang ni kena familiar, tuan-tuan kena biasakan guna dia untuk membantu, ya, mencari jenis kalimah, jenis dan wazan kalimah. Jadi balik kepada tadi, kita cari acuan mana dia? Mufsidun. So kalau tuan-tuan tengok sini, macam mana nak membentuk acuan dia? Fa ni tukar pada fa, adalah fa yang samalah. Lepas tu sin tukar pada ain, jadi muf'i. Dal tukar pada lam, jadi lun. Muf'ilun. Muf'ilun. Itulah acuan dia. Ya, acuan kata terbitan tu adalah muf'ilun. So bila kita dah tahu acuan muf'ilun tu, kita pergi ke template ni, carilah muf'ilun tadi. Muf'ilun tadi adalah, kita dapati acuannya adalah di sini. Saya merahkan dia, kotakkan yang ni, ya. Inilah acuan dia, muf'ilun, yang membentuk mufsidun tu. Jadi daripada situ barulah kita dapat kenal dia, komponen mufsidun tu apa dia. Jadi dia tadi kita kata isim nakirah, jenis dia ialah dia adalah isim fa'il. Ni dia. Isim ada 3. Ada fa'il, ada maf'ul, maf'da. Yang mana satu? Dia adalah isim fa'il. Dia bukannya isim maf'ul dan bukannya isim masdar. Jadi dia isim. Tapi isim fa'il banyak, ya tuan-tuan. Tengok sini. Ada banyak. So yang ini adalah isim fa'il
wazan keempat. Itu barulah tepat cerita dia. Ya, tepat untuk menerangkan kalimah tu kena terangkan jenis dan wazan dia. Ya, jangan jenis saja tak cukup. Sebab jenis isim fa'il ada berapa? Ada 10. Ada fa'ilun, ada mufa'ilun, ada mufa'ilun, ada muf'ilun, ada mutafa'ilun, ada mutafa'ilun dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena specify ya wazan dia. Kalau tidak dia masih lagi ragu-ragu ya ketepatan kalimah tu. Okey. So bila dah siap tu kita pergi balik dan lihat seterusnya mana kita dalam screenshotnya sini ya. Itu komponen yang kedua ialah mufsidun. Yang tengah tu ya, mufsiduna tu asalnya ialah mufsidun. Kemudian dia tambah waw nun. Ini dia waw nun. Ya, waw nun tu tujuan apa? Imbuhan jamak muzakkar salim yang marfu. Sebab dia adalah jamak muzakkar salim. Jadi kena tambahkan waw nun. Ya, jangan tambahkan imbuhan-imbuhan yang lain. Waw al-ziyadah ke, imbuhan ya nun ke, ya, tak boleh sebab dia jamak muzakkar salim ni, jadi dia kena letakkan imbuhan waw nun. Jadi mufsidun tambah waw nun, ya. Kemudian tambahlah alif lam ta'rifah, jadilah kalimah al mufsiduna, ya. Itu komponen masih lagi tak kemas, tak lengkap lagi ya, kita tak lihat detail dia lagi. So nak lihat detail pembentukan kalimah tu, kita kena buat pembentukan kalimah ya. Yang mana kita buat hari ini, kita akan mulakan daripada 3 huruf akar. Ini saya dah kopikan daripada simpanan kita dalam Microsoft Word minggu lepas. Dan kita boleh paste dia dalam leksi logam balik untuk menyambung perkongsian kita. Sekarang ni kita masuk ke bahagian kedua, penerangan. Sebelum pembentukan kalimah, kita kena buat penerangan dulu ya. Okey. Kita sudah mengenal daripada komponen. Jadi bila kita kenal pada komponen, kita masukkan apa yang kita telah terangkan dalam komponen tu dalam penerangan. Ya, buat satu ayat saja. Ya, maknanya bila komponen-komponen tu digabungkan, dia membenalah kalimah al-mufsiduna dan kita boleh menerangkan apa dia kalimah al-mufsiduna. Ya. Jadi kita mulakan, biasa akan kita mulakan dengan jenis, dengan wazan dia dulu, iaitu dia adalah isim fa'il wazan 4. Ya, isim fa'il wazan keempat. So kita mulakan itu. Okey. Nakirah tu untuk mufsiduna sebelum ada alif lam ta'rifah. Tetapi sekarang ni dah tambah alif lam ta'rifah, dia tidak lagi nakirah lah. Ya. So dia sudah jadi ma'rifah. Ya, sebab ada ketambahan alif lam ta'rifah ni. So dia jadi isim fa'il wazan keempat ma'rifah. Ta mawuta, ya. Itu dia. Dia adalah isim fa'il wazan keempat ma'rifah. Lepas tu gender dia, jantina dia adalah muzakkar. Ya, muzakkar yang ni ya. Muzakkar ni kita copy saja. Dan dia tidak lagi mufrad sebab dia dah jadi jamak. Jadi kita ambil sini ya. Jamak muzakkar salim. Ambil yang ni. Ya. Sebab kita dah tambah waw nun tu, mana dia jamak muzakkar salim, masuk ke dalam ni. Okey. Dan i'rab dia yang marfu. Okey ya. Kita masukkan waw nun tu sebab nak memastikan dia jamak muzakkar salim yang marfu. Itu penerangan dia. Ya, ini penerangan adalah satu penyataan, satu ayat, bukan macam komponen. Komponen tu kita pecahkan dia. Setiap komponen tu kita terangkan, barulah kita boleh membuat penerangan, iaitu dia adalah isim fa'il wazan keempat ma'rifah sebab dia ada mana penerangan tadi sini ya. Ni tengok ni. Ya, yang kita fokuskan sekarang kepada kalimah al-mufsiduna tu. Jadi kita kotakkan dia. Ya, yang ni. Yang ni penerangan kepada kalimah
Al-mufsiduna tu, so dia sudah menjadi isim yang ma'rifah. Sebab ada alif lam ta'rif yang kita tambah tadi. Kemudian dia adalah dengan adanya waw nun tu, dia adalah jamak muzakkar salim. Ni tertinggal ra ni, kita masukkan ra. Yang di sini muzakkar salim. Okey. Yang marfu'. Itulah penerangan kepada kalimah al-mufsiduna tu. So bila kita siap penerangan tu, barulah kita boleh membuat pembentukan kalimah. Ya, dengan tuan-tuan menulis kalimah tu, mengeja dia sekali, ya, dan membuat pembentukan, maknanya pengenalan kita kepada kalimah tu lebih lagi baik, ya, lebih terperinci, lebih baik, dan kita lebih confident untuk menerangkannya, ya, berkongsikannya kepada rakan-rakan kita yang lain nanti. Okey, so sekarang ni kita membuat pembentukan kalimah pula, ya. Dulu kita penerangan kalimah, ya. Jadi kita ambil sekarang ni pembentukan nombor 3. Buat ejaan dia. Apa pembentukan ialah fa, mim, ba, nun, ta, waw, qaf, kaf, nun. Pembentukan. Kalimah mufsidun ni ambil je kat sini, copy je. Tak payah nak type kali kedua, ya, sebab dah ada tu. Gunakan, lepas tu colon, barulah kita mulakan dengan pembentukan kalimah, ya. Mulakan dengan 3 huruf akar. 3 huruf akar, tuan-tuan boleh lihat di sini apa dia? Fa, sin, dal. Itulah 3 huruf akar. Kalau tak tengok Quran korpus dengan Quran tafsir perkata pun, kita boleh tengok daripada kalimah. Tetapi dengan syarat kita mahirlah, kita tahu macam mana. Sebab banyak huruf tu, yang mana satukah 3 huruf akar tu, ya. Okey, cara yang terbaiknya nak mengenal huruf akar daripada kalimah tu ialah kita ketepikan waw nun ni, ketepikan alif lam ta'rifah, dan ketepikan mim juga. Sebab mim tu adalah nak membentuk isim fa'il. Dia tambah mim dhammah tu, jadi tinggallah fa, sim dengan dal. Itulah 3 huruf akar dia. Fa, sin dan dal. Ya. So kalau kita nak terangkan dia, kita boleh masukkan penerangan dia. Ini adalah dipanggilkan huruf akar. Huruf akar. Kaf, ra. Itu apa? 3 huruf fa, sim, dal adalah huruf akar. Huruf akar, tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak ada makna lagi, ya. Dia berasingan, dia bukannya perkataan, dan bukan ada makna. Bila bukan perkataan bermakna, dia tidak ada makna lagi. Dia hanya huruf saja. Apa maksud kita, ya? Kita, tuan-tuan bayangkan pokok, ya. Pokok kan ada akar, ya. So akar salah satu daripada 3 daripada akar yang banyak-banyak tu. Dia akan membentuk batang pokok tu, ya. Atasnya barulah batang pokok. Batang pokok itulah yang dipanggilkan kata dasar. Kalau kita nak gunakan analogi pokok, ya. Kemudian daripada pokok yang satu tadi, kata dasar, dia bercabang kepada kata terbitan. Dalam aspek pokok dia dia akan pecah kepada dahan-dahan. Batang satu je, kemudian dia akan berpecah kepada dahan-dahan. Itulah kata terbitan. Kemudian daripada kata terbitan tu, dahan tu akan membentuk buah, membentuk daun, membentuk bunga dan sebagainya. Itulah kalimah-kalimah, ya, yang digunakan di dalam ayat-ayat. Itulah ibaratkan, ya, konsep kata huruf akar dan juga kata dasar. Okey, step kedua ialah kita kena buat kata dasar. Ya, step kedua. Fa, sim, dal untuk membina kata dasar senang saja, ya. Tuan-tuan copy dia, kemudian gabungkan dia. Ya, fa, sim, dal ni gabungkan dia.
Lepas tu jadilah fa sim, tapi kena bariskan. Kalau huruf dia belum berbaris, tapi kata akar ataupun kata dasar kena bariskan. So dalam konteks ni fasada, apa dia? Baris dia apa? Fa baris atas, sim baris atas, dan dal baris atas. Sorry, mana baris atas? Sini. Dan dal baris atas. Itulah kata akar dia. Ya, so fasada ialah perkataan, kata akar ataupun kata dasar adalah perkataan, dia mesti ada makna. Ya. So makna dia mesti bersabit dengan makna di dalam kalimah yang digunakan di dalam ayat itu. Ya, kalau kita rujuk balik kepada Quran Tafsir dan Pro ni, kita tekan di sini al-mufsiduna, kita akan dapati ya, apa dia? Makna dia ialah orang yang membuat kerosakan. Jadi kata dasar mesti bersabit dengan kata kerja di dalam makna ni, iaitu membuat kerosakan. Itulah makna kepada kata dasar. 3 huruf akar yang mana tuan-tuan lihat sini, fa, sim, dal. Itulah 3 huruf akar dia. Okey. Mana tadi? Leksi logos ya. So, fasada kita buat nota lah ya. Fasada adalah kata dasar. Kata dasar. Dal, alif, sim, ro. Dan kata dasar mesti ada makna dia. Kata dasar mesti memberi makna dalam bentuk kata kerja ya. Dia bukannya kata nama lagi. Ini dah hujung-hujung saja. Dalam peringkat permulaan tu dia daripada 3 huruf akar menjadi kata dasar mesti dalam bentuk kata kerja, iaitu membuat kerosakan ya, ataupun melakukan kerosakan. Okey, so kita tulislah situ mim, lam, alif, kaf, waw, kaf, nun, melakukan kerosakan, kaf, ro, waw, sim, qaf, kaf, nun. Itulah kerosakan. Ya, so sekarang ni kita dah ada makna kepada kata dasar. Bila kita membentuk kata terbitan tadi, kita akan gunakan makna ni ya untuk memberi makna kepada kata terbitan. Okey, step ketiga apa? Membina kata terbitan dengan menggunakan acuan. Tadi kita dah tunjukkan acuan apa ya, iaitu acuan muf'ilun, yakni isim fa'il wazan keempat. Ya, acuan dia lah muf'ilun. Jadi kita masukkan acuan tu untuk membina kata terbitan ya, iaitu mim baris depan, fa yang sukun, ain baris kasrah, lam dhammatain. Ya, itulah acuan dia. So dengan adanya acuan tu, yang ni kita alihkan sikit kotak ni. Ya, ini kita fokus kepada kalimah al-mufsidun tu lah. Okey. Dan kita macam mana cara nak membina kata terbitan? Huruf di dalam kata akar ni, iaitu huruf fa, ya, yang ni fa ni, gantikan fa di dalam acuan. Jadi kalau fa ganti fa, dia tak bertukar lah, jadilah fa yang sukun. Okey, lepas tu ain ni kita ganti dengan apa? Gantikan dengan sin. Sin adalah huruf yang kedua dalam kata dasar, gantikan ain ni. So sin menggantikan ain, dia akan menjadi sin baris bawah. Jadi mufsi, ya, mufsi. Lepas tu dal ni gantikan lam, jadilah dal yang dhammatain, jadilah mufsidun. Itulah kata terbitan dia. Okey. Dan sebenarnya kita dah buat pun ya, dalam komponen ya, iaitu di mana
atas tadi. Ada pun. Oh. Inilah dia punya kata terbitan dia. Kopikan dia. Itu dipanggilkan kata terbitan. Tuan-tuan kena buat ni step by step ni ya, supaya nanti jelas. Ya, kita tak tak ragu-ragu ya apa yang kita terangkan nanti kalau kita buat dalam proses pembentukan kalimah. So ini adalah kata terbitan. Kaf, alif, ta. Bila kata je bermakna perkataan lah tu. Kata terbitan. Taro, ba, ya, ta, nun. Itu dia kata terbitan. Dan kata terbitan sudah ada makna. Ya, iaitu apa? Orang yang melakukan kerosakan. Dia isim fa'il ya. Tadi kita dah terangkan di atas ni. Dia adalah isim fa'il, jadi dia bermaksud orang. Orang kena pergi ke Melayu sebab Arab tak dengar ya. Jadi kita pergi ke leksilogos yang menjawi ya. Kita ambil satu lagi di sini. Tab ni buka satu lagi, buka leksilogos. Kita ambil orang daripada Jawi ya. Jawi ni, select Jawi ni, sorry, kena tukar Jawi dulu. Ambil Jawi dulu. Lepas tu barulah type kalimah orang ya. Alif, waw, ra, na, itu orang ya. Tapi dia jamak kan. So, jamak kena doublekan tu, letak nombor 2 ni. Maknanya orang-orang. Kopikan dia, bawa ke leksilogon Arab tadi, masukkan dalam tempat nak menterjemahkan kata terbitan mufsidun tu ya. Sorry, di sini masih lagi mufrad ya, kita orang saja. Belum jamak lagi. So, kata terbitan dia dalam bentuk orang yang melakukan. Ya, kita ambil sini, nga tu kita copy je daripada yang kita guna tadi, letakkan lepas ya tu, jadilah yang. Yang apa? Gunakan makna kepada kata dasar tu, yang melakukan kerosakan. Tak sini, itulah makna kepada kata terbitan. Dalam bentuk mufrad. Mufrad maknanya masih lagi singular. Lepas tu barulah kita jamakkan dia ya. Jadi mufsidun ni kena jamakkan dia. Tambah waw nun tadi. Kat atas tu kita ada kata ni ya, tambah waw nun tu. Okey. Jadi barulah dia menjadi mufsiduna. Ya, caranya ialah bukannya bracket, kita ambil arrow ya. Arrow. Okey, mufsidu caranya lah buang tanda campur tu ya, untuk menggabungkannya, buang tanda campur. Dia bermula dengan tanwin, tapi bila bertemu dengan waw mat, dia tidak boleh bertanwin. Dia gugurkan tanwin tu, kita letakkan dhammah saja. Itulah apa ni, kata terbitan dalam bentuk jamak. Belum makrifah lagi ya. Yang ni masih lagi nakirah. Kat atas tadi kita terangkan mana dia nakirah tadi. Di sini ya. Isim fa'il wazan 4 nakirah muzakkar mufrad yang marfu. Ya, tapi dalam pembentukan kalimah tu kita tambah wanon, kita jamakkan dulu. Dia masih lagi nakirah. Surah. And then baru makrifah. Baru makrifahkan. Ya. Barulah tambah alif lam ta'rifah. Ya, so di sini kita copy dulu mufsidun tu, lepas tu awalan tu tambah alif lam ta'rifah. Hamzah dengan lam. Ya, hamzah wasal. Bukannya alif ya, jangan tuan-tuan sebut alif, dia bukannya alif. Dia adalah hamzah wasal, ya. Jadi tambah hamzah wasal kepada al-mufsiduna tu, dia akan menjadilah kalimah yang ma'rifah. Ya, copy je dia. Copy yang ni, bawa ke bahagian tu,
dan buangkan tanda campur tu, dia bergabung lah. Itulah jadi al-mufsidun lah. Jadi lengkaplah pembentukan kalimahnya. Ya, daripada 3 huruf akar mana dia di sini kepada kata dasar, kepada kata terbitan. Daripada kata terbitan tu kita jamakkan dia menjadi mufsiduna, tapi masih lagi nakirah. Yang ni nakirah, ya. Tambah alif lam ta'rifah, jadilah dia kalimah yang ma'rifah. Ya, so sudah selesailah. Ya, akhir sekali kita beri terjemahan dia. Ya, bila dah itu kita dah sama dengan kalimah tu, kita boleh menjadi, iaitu daripada orang yang melakukan kerosakan tadi, kita jamakkan dia, ya, jamakkan dia. Ya, maknanya orang-orang yang ramai. Datang letak nombor 2 ni. Dia yang jamak jadi orang-orang yang melakukan kerosakan. Ya, kita bracketkanlah, ya, sebab yang atas ni dia dalam bracket, mana dia tu kita bracketkan. Itulah makna al-mufsidun. Selesailah apa ni pengenalan kita kepada kalimah al-mufsidun, iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan. So kalau dah siap ni, kita boleh simpan dia dalam leksi logos, ya. Tapi sebelum nak simpan tu, sebab dia menggunakan frame yang kecil, ya. Ni frame kecil ni, dia tak nampak semua maklumat tu. Jadi tukar kepada large frame ni, barulah nampak semua sekali, ya. Dan naik ke atas sikit untuk kita buat screenshot ataupun dipanggil print screen tu, dan kita simpan di dalam screenshot untuk kita sambung besok, ya. Sambung besok kita boleh rujuk kerja kita ni, dan kita akan sambung kepada kalimah-kalimah yang seterusnya. Ala innahum humul mufsidun sudah selesai, ya. Lepas tu kita sambung dia dengan kalimah yang seterusnya, iaitu walakilla yash'urun. Walakilla yash'urun. So yang ni kita boleh print screen, simpan dia dalam screenshot. Tak perlu kita copy ke Word sebab kita dah habis latihan kita. Kita tak ada perlu nak copy balik ke leksi logo besok. Kita tak perlu simpan dalam Microsoft Word. Kita simpan dalam screenshot saja, ya. So kalau tuan-tuan pergi ke screenshot sekarang, mana screenshot di sini, hari ni 12 hari bulan 11. Ni 11, ya. Kalau buka kat sini, dia akan keluar lah. Ni dia screenshot dia yang kita dah simpan hari ni, ya. Ni. So kalau nak edit kan, tengok tekan di atas ni untuk edit button tu, cropkan dia, ya. Yang gambar-gambar yang tak perlu tu buangkan dia. Ambil yang perlu saja, cukup macam tu. Dan savekan dia. Okey, selesai, ya, simpanan dia tu. Apa dia? Daripada mana dia yang ni, ya? Yang terakhir yang ni lah. Ni dia. 1, komponen kalimah al-mufsidun. 2, penerangan kalimah al-mufsidun. 3, pembentukan kalimah al-mufsidun. Dan kita terjemahkan sekali kalimah al-mufsidun tu ialah orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi selesai. Kalau pergi pada ayat tu, kita sudah selesai 1, 2, 3, 4. Dan besok kita akan sambung dengan walakil. Lepas tu la satu kalimah, yash'uruna satu kalimah. Tinggal 3 kalimah dalam ayat ke-12, ya. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, tak ada, tak mengapa. Besok kita akan sambung untuk
Hari ini kita sudahi dengan doa penutup seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. So, Puan Siti Khalijah ya, banyak rujukan-rujukan, tengok buku-buku. Sekarang ni kita dah tak guna buku dah ya, kita semua pakai digital saja dah. Jadi tak payah nak bawa sana-sana sini dah. Bawa handphone sudah cukup. Ya, bawa laptop pun sudah cukup. Dan handphone sekarang pun dah ada internet kan, dipanggilkan mobile data. Semua dah canggih dah sekarang ni, kita boleh gunakan untuk membantu kita ya, insya-Allah.